Kita bawa kepada cerita Daim yang sekarang ini asetnya disita dan juga disitalah oleh SPRM baru-baru ini. Okey, isteri Daim dakwa, Daim dianiaya kerana berjaya dalam perniagaan. Isteri bekas Menteri Keuangan Daim mendakwa suaminya dianiaya oleh pihak berkuasa atas kejayaan dalam perniagaan. Naimah Khalid berkata kerajaan tidak boleh cuba mencemarkan reputasi individu untuk menyelesaikan pertelingkahan politik lampau. Umum mengetahui Daim merupakan ahli perniagaan yang sangat berjaya sebelum menyertai kerajaan pada 84. Malah media secara meluas merujuk beliau hartawan dan jutawan sebelum memegang jawatan awam 40 tahun yang lalu. Kini sebuah kempen memutarbelit maklumat dan persepsi dijalankan bagi memberi gambaran bahawa beliau beliau serang yang korup semata-mata kerana sangat kaya. Ini salah ayat ni. Ia suatu yang tidak munasabah dan masuk akal. Malah tiada ahli perniagaan yang berjaya di negara ini akan terlepas daripada tuduhan sedemikian, katanya. Dia seterusnya menambah bahawa Perdana Menteri telah beberapa kali mendakwa Daim mempunyai kekayaan haram tanpa memberikan bukti. Adakah Perdana Menteri mencadangkan ahli perniagaan Melayu yang berusaha keras dan kebolehan tidak boleh menjadi kaya tanpa menggunakan jalan tidak sah atau haram? Ini hanya merupakan tanggapan stereotip palsu mengenai kehidupan orang Melayu. Dia menambah bahawa Anwar harus menghormati prinsip tidak bersalah, melainkan kesalahan dibuktikan di mahkamah. Turut hadir adalah dua anak lelaki Daim. Naimah berkata ketika mereka dimaklumkan pada Isnin bahawa mereka akan dipanggil pagi ini untuk membantu siasatan. SPM sedang menyiasat bekas menteri itu berhubung pendedahan mengenai kekayaannya susulan pendedahan rekod kewangan antarabangsa dikenali sebagai kertas Pandora. Dokumen itu mendapati dalam rekod itu sahaja anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 25 juta pound sterling atau kira-kira 141 juta ringgit. Daim sebelum itu menjawab Malaysia Kini mengenai kertas Pandora mengatakan semua urusan adalah sah dan dengan semua cukai dibayar. Meneliti entiti luar persisiran yang tidak menyalahi undang-undang, tetapi dalam beberapa keadaan amalan itu telah dikaitkan dengan pengelakan cukai. Dalam kes lain, ia adalah cubaan untuk mengekalkan kerasaan atas pelbagai sebab. SPM kata ia telah menghantar notis kepada Daim pada Jun lalu untuk isytihar hartanya, tetapi mendakwa ia tidak dipenuhi walaupun setelah 5 tempoh lanjutan diminta oleh bekas Menteri Keuangan. Okey, ini seterusnya mereka terus menyita bangunan Ilham. So untuk maklumat tuan-tuan dan puan, isteri dan juga dua anak Daim juga dipanggil untuk disiasat oleh SPRM dan sebanyak 5 kali permohonan sebenarnya dibuat oleh SPRM untuk Daim mengisytiharkan harta ataupun mengemukakan pengisytiharan harta. Kalau kita baca dekat sini, menghantar notis kepada Daim untuk isytihar hartanya, tetapi ia tidak dipenuhi walaupun setelah 5 tempoh lanjutan. Maksudnya 5 kali dilanjutkan tempohan. Maksudnya dia minta tunda untuk dia untuk dia isytiharkan harta, tak dilakukan. Akhirnya setelah disita, itu yang berlaku. Now, Daim ni it's not an open secret. Saya ada download benda ni dari internet, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi cari sendiri. Berita The Business, Malaysian Business tahun 2004. Saya print. Dan salah satu bisnes yang Daim terlibat juga adalah, kita tak tahu yang kita sebenarnya tak ramai yang tahu bahawa dia adalah owner kepada satu bank. Dan bank itu adalah bank bersifat international dan cawangan-cawangannya antaranya ada di Afrika. Dipanggil International Commercial Bank Group atau ICB. ICB. Dan kalau tak silap saya, bank ini dia take over tahun 1994 pada zaman masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Menteri Keuangan, if I'm not mistaken. Tetapi dan it's still going on. I don't know sampai sekarang masih atau tidak. Setakat last saya check tahun 2013 kot masih lagi, but later saya tak dapat the information lah. Tetapi ini antara bisnes yang beliau terlibat. I'm not saying anything, I'm just saying yang secara awalnya memang dia seorang businessman yang berjaya. Awalnya, even sampai sekarang pun kita kata dia seorang businessman yang berjaya. Cuma sama ada bukti atau tidak, dia bergantung kepada apa yang SPRM bawa dan kemukakan. Tuan-tuan, dia macam ni. Dia bukan masalah kaya, dia bukan masalah orang Melayu dan sebagainya. Ramai je orang Melayu kaya. Tapi menarik kalau kita tengok billion of dollars di dalam bisnes perbankan seperti ini, tetapi Daim tidak tersenarai pun di kalangan 10 orang atau 100 orang yang terkaya di Malaysia. 10 orang lah at least terkaya di Malaysia. Dia tak tersenarai pun. So, begs the question lah. What happened? Apa yang berlaku? Dan another question, kalau kita tengok tadi nilaian Pandora Papers tak banyak pun, 140 juta je. Untuk level dia is nothing lah.
Tetapi it's not about the sum. It's about avoiding taxes. Yang itu sebenarnya antara perkara yang dikorek oleh SPRM dan juga mungkin LHDN untuk isu-isu seperti ini. Kan? Normally avoiding taxes tu yang berlaku. But still, benda ini ongoing cases dalam siasatan dan dengan freezingnya aset tersebut, kita nampak bahawa dia telah trigger international punya yalah FBI, CIA sebagainya. Okey, kita mulakan dengan cerita Ustaz Abid Liu dalam perbicaraan beliau di Tenum, Sabah. Saksi 90 gambar berunsur lucah dalam data telefon Abid Liu. Seorang pegawai polis memberitahu Mahkamah Magistrate Tenum di Sabah sebanyak 90 keping gambar dipercayai berunsur lucah ditemukan dalam data yang diekstrak daripada telefon bimbit pendakwah Abid Irwan Ibrahim Liu atau Abid Liu. Juru analisa Unit Siasatan Jenayah Komputer Forensik Polis Diraja Malaysia, Inspektor Yip Chang Ching, 43 berkata dia menganalisis data itu yang disimpan dalam sebuah pemacu kilat dan hasil analisisnya pada 10 Mac menemukan gambar itu serta 3 rakaman video juga dipercayai berunsur lucah. Dia berkata demikian ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Zahidah Zakaria mengenai hasil analisisnya terhadap barang kes iaitu sebuah pemacu kilat yang diserahkan oleh syarikat LJMS Berhad kepada PDRM. Saksi pendakwaan ke-8 itu berkata dia mengambil masa kira-kira 4 jam 50 minit untuk membuka fail yang diekstrak supaya boleh dibaca oleh perisan forensik. Setelah fail dibuka, saya mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk meneliti dan menganalisa data itu supaya dapat mengeluarkan data yang diperlukan mengikut permohonan dalam borang analisis yang disediakan pegawai penyiasat, katanya. Ia berkata data dianalisisnya turut mengandungi laporan 2 panggilan keluar yang dijawab oleh pihak lain selama 136 saat dan 1346 saat masing-masing pada 1 Mei 2021 7 pagi dan 20 Mei 7.50 pagi. Dia berkata dia telah menyerahkan pemacu kilat tersebut kepada pegawai penyiasat pada 10 Januari tahun lepas. Liu berhadapan 11 pertuduhan, antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 40-an dengan menghantar perkataan dan gambar lucah ke nombor telefon mangsa melalui WhatsApp pada Mac dan Jun 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 509 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Perbicaraan Abid Liu ni kita dah cover sebelum ni lama sebelum ni saya dah cover. Saya kata saya tak berani nak komen siapa betul siapa salah sebab perbicaraan belum lagi bermula. So perbicaraan sekarang sudah bermula. Now kalau kita faham jenayah sebagaimana saya selalu terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan, pada peringkat ini adalah peringkat prosecutor. Erti kata ini peringkat pendakwaan. Pihak pendakwaan akan mengemukakan semua saksi, semua bukti, dia akan mengemukakan semua perkara lah tentang kes-kes tersebut. Setelah submission, maka mahkamah akan menentukan sama ada prima facie atau tidak. Kalau sekiranya ada prima facie, maka dan peguam bela datang untuk nak datang dengan pembelaan mereka. So sekarang ini mereka telah sampai ke satu peringkat. Peringkat ini adalah di mana expert witness, saksi dipanggil untuk nak ekstrak data-data ataupun melihat apa yang terdapat di dalam telefon bimbit. Namun isu yang dibangkitkan, isu nak dibawakan adalah berkenaan dengan, ini saya saja cerita secara umum je lah kan, dan apa yang perlu dibuktikan oleh peguam pendakwa raya sebenarnya. Isu yang dibawa dalam hal ini adalah bagaimana Abid Liu dikatakan dituduh menghantar video dan juga gambar-gambar lucah kepada wanita tersebut. Okey, itu tuduhan dia. Namun yang hendak dibuktikan bila dia cek telefon, dia kata ada gambar lucah di dalam video, di dalam telefon. Now, ada gambar lucah di dalam telefon belum bermakna dia menghantar gambar tersebut kepada wanita tersebut. Sebab pertuduhannya kepada wanita. Memiliki gambar lucah adalah satu cerita ataupun pertuduhan yang lain. Kan? Salah tak salah itu cerita lain. Itu satu pertuduhan. So, dia nak kena buktikan bahawa memang betul dia telah menghantar gambar tersebut kepada wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, custodian. Maksudnya, di dalam phone Abid Liu, kalau dia orang nak petikaikan pun, dia boleh kata phone ini bukan saya punya, ataupun ada telah ditempered dan sebagainya. So perkara-perkara teknikal macam ni yang biasanya polis dah faham dan dia tahu macam mana nak handle this kind of situation. Yang ni saya tak komen panjang-panjang because it masih lagi ongoing trial. So kita tunggu dan lihat. Dan saya saja bawa untuk tatapan dan juga untuk update kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik.